Kami akan siapkannya hujung minggu ini. Satu ayat ini telah mengubah lanskap peperangan di Timur Tengah secara keseluruhannya. Setiausaha pertahanan Amerika Syarikat pernah berkata di hadapan kamera, bekalan senjata Amerika Syarikat tidak mempunyai had. Itu hanyalah omong kosong. Apabila negara-negara sekutu merayu untuk mendapatkan peluru berpandu, jawaban yang mereka terima ialah, sila tunggu 6 bulan. Tetapi Malaysia, dalam masa 2 hari di hujung minggu, telah menghasilkan puluhan peluru berpandu dan memuatkannya ke dalam pesawat kargo. Amerika Syarikat tidak menjawab panggilan telefon. Malaysia pula terus menghantar pesawat kargo. Dan sebuah pesawat kargo inilah yang menjadi permulaan kepada sebuah perikatan bernilai 300 bilion ringgit. Malam Sabtu, 8 Mac 2026, di Pangkalan Udara TUDM Subang, lampu pandu berwarna merah berkelip-kelip di hujung landasan. Biasanya pada waktu sebegini, landasan terbang akan sunyi sepi. Maklumlah, hujung minggu. Tetapi malam itu berbeza. Menjelang pukul 9 malam, bunyi enjin berfrekuensi rendah mula kedengaran dari hujung landasan. Bunyi itu semakin kuat. Dan dari dalam kegelapan, sebuah pesawat kargo gergasi berwarna kelabu mula kelihatan. Lebar sayapnya sahaja melebihi 50 meter. Ia adalah sebuah C-17 Globemaster, salah satu pesawat kargo tentera terbesar di dunia. Namun, bendera yang tertera pada ekor pesawat ini bukanlah bintang dan jalur. Warnanya merah, hijau, putih, dan hitam. Bendera Emiria Arab Bersatu, UAE. Mengapakah pesawat kargo tentera udara UAE terbang sejauh ini ke Subang pada malam Sabtu? Pesawat ini telah terbang sejauh 7.000 km. Ia terbang tanpa henti dari Abu Dhabi terus ke Subang. Namun, ruang kargo pesawat gergasi ini kosong. Ia sengaja datang dalam keadaan kosong untuk mengambil sesuatu. Sebaik sahaja tayarnya mencecah landasan, pintu belakang pesawat terus terbuka. Trak-trak tentera yang sedia menunggu mula bergerak dalam barisan. Di atas trak-trak itu, objek-objek silinder sepanjang kira-kira 5 meter diikat kemas. 1, 2, 3, 30 butir. Peluru berpandu pemintas perisai langit. Peluru berpandu buatan kita sedang dibawa pergi oleh sebuah negara kaya di Timur Tengah yang menghantar pesawat kargo sendiri pada malam Sabtu. Mengapa babak ini begitu istimewa? Kerana biasanya ekspor senjata melalui proses kontrak, pengeluaran, pemeriksaan, dan penghantaran. Proses ini mengambil masa berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Tetapi kali ini, hanya dengan satu panggilan telefon, sebuah pesawat kargo terus diterbangkan. Pada malam hujung minggu pula tu. Keesokan harinya, 9 Mac, sebuah lagi pesawat kargo UAE tiba di landasan yang sama. Ia juga memuatkan peluru berpandu. Dalam masa 2 hari, 2 buah pesawat kargo telah datang dan pergi. Perjalanan pergi balik dari Subang, Malaysia ke Abu Dhabi, UAE sejauh 14.000 km. Apabila berita ini tersebar, seorang tokoh penting di UAE memuat naik status di media sosial. Beliau ialah Dr. Abdul Khalik Abdullah, penasihat tidak rasmi kepada Presiden UAE dan salah seorang profesor sains politik paling berpengaruh di Timur Tengah. Beliau menulis, setinggi-tinggi penghargaan kepada Malaysia kerana dengan pantas menghantar 30 butir peluru berpandu pemintas perisai langit untuk memperkukuh sistem pertahanan peluru berpandu kami dalam menentang pencerobohan Iran. Dan beliau menambah satu lagi ayat, kawan sejati adalah kawan di waktu susah. Satu ayat inilah permulaan kepada kisah yang kini menggegarkan pasaran pertahanan global. Tetapi, mengapa UAE begitu terdesak? Untuk mengetahui sebabnya, kita perlu kembali ke 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelumnya, pada 28 Februari 2026, sebuah pesawat pengebom halimunan B-2 Amerika Syarikat muncul di ruang udara Iran. Ia terbang tanpa henti selama berjam-jam. Presiden Trump telah mengarahkan serangan ke atas kemudahan nuklear Iran. Dengan nama Operasi Kemarahan Membara, 38 butir bom bunker buster digugurkan ke atas lebih 30 sasaran kemudahan nuklear Iran. Apakah itu bunker buster? Ia adalah bom yang direka untuk menembusi jauh ke dalam tanah sebelum meletup. Sebiji bom ini beratnya 14 tan. Bayangkan 14 buah lori pickup dijatuhkan serentak dari langit. Iran segera bertindak balas. Tetapi sasaran peluru berpandu Iran bukanlah tanah besar Amerika. Kerana tidak mampu menyerang Amerika secara langsung, mereka menyasarkan negara-negara sekutu Amerika, UAE, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, negara-negara pro-Amerika di Timur Tengah,
Langit mereka dihujani peluru berpandu balistik dan drone kamikaze. Iran melancarkan 174 butir peluru berpandu balistik dan 680 buah drone kamikaze. Secara keseluruhan, lebih 800 serangan dilancarkan serentak. Bayangkan pemandangan 174 peluru berpandu turun serentak dari langit. Setiap titik api yang jatuh itu adalah senjata yang mampu memusnahkan sebuah bandar. Dan di bawahnya, ada jutaan manusia yang tinggal. Pada saat genting inilah, sistem perisai langit buatan Malaysia melindungi ruang udara UAE. Daripada 10 bateri yang dibeli dari Malaysia pada tahun 2022, 2 daripadanya telah pun ditempatkan untuk kegunaan tempur. Kedua-dua bateri ini diaktifkan. Satu bateri boleh memuatkan maksimum 32 butir peluru berpandu. 2 bateri bermakna 64 butir. Daripada 64 butir itu, kira-kira 60 butir telah dilancarkan. Hampir kesemuanya digunakan. Apakah keputusannya? Daripada 174 peluru berpandu, 161 berjaya dipintas. Daripada 680 drone kamikaze, 645 berjaya dimusnahkan. Kadar kejayaan pintasan perisai langit, 96%. Biar saya jelaskan apa makna angka 96% itu. Ia bermakna jika 100 butir peluru berpandu dilancarkan, 96 daripadanya akan dimusnahkan di udara. Mencapai angka ini dalam ujian adalah satu perkara. Tetapi mencapainya dalam pertempuran sebenar adalah suatu tahap yang sama sekali berbeza. Dalam ujian, kita tahu bila, di mana, dan berapa banyak peluru berpandu akan datang. Dalam pertempuran sebenar, kita tidak tahu. Ia boleh datang pada bila-bila masa, dari mana-mana arah, dan secara serentak. Namun, ia tetap mencatatkan 96%. Sebaik sahaja angka ini diketahui oleh dunia, saham-saham syarikat pertahanan Malaysia mula melonjak. Saham Devtech Dynamics, yang menghasilkan badan utama peluru berpandu, melonjak hampir 50%. Sapura Integrated Systems, yang membuat radar, naik 32%. SME Aerospace, yang membina pelancar, meningkat 15%. Semua ini berlaku dalam masa kurang sebulan. Panggilan mula masuk dari negara-negara Timur Tengah yang lain. Bolehkah kami juga membeli perisai langit? Sistem Patriot buatan Lockheed Martin dari Amerika menjadi perbandingan. Tetapi kenaikan saham dan panggilan telefon itu cerita kemudian. Bagi UAE, api sedang marak di depan mata mereka. Mereka telah menggunakan hampir kesemua 60 butir peluru berpandu, tetapi serangan peluru berpandu Iran masih belum berakhir. Anggaran simpanan peluru berpandu Iran adalah antara 2.000 hingga 6.000 butir. Menurut analisis media asing, peluru berpandu yang digunakan Iran pada fasa awal perang hanyalah 10% daripada keseluruhan simpanan mereka. Ini bermakna 90% lagi masih ada. Tetapi perisai langit telah menggunakan hampir kesemua 60 butirnya. Peluru sudah habis. Pelancar masih elok, tetapi tiada peluru untuk diisi. UAE segera menghubungi kerajaan Malaysia. Bolehkah baki 8 bateri dihantar dengan segera? Jawapan kerajaan Malaysia adalah, sukar untuk mempercepatkan penghantaran keseluruhan bateri, kerana kami sudah mempunyai komitmen penghantaran kepada Arab Saudi dan Iraq. Lalu UAE mencadangkan semula, jika tidak boleh hantar bateri, hantarkan peluru berpandunya sahaja dahulu. Kerajaan Malaysia bersetuju, dan panggilan dibuat kepada kilang-kilang pertahanan di Malaysia. Waktu itu adalah hujung minggu. Di sini, ada satu perkara yang perlu anda tahu. Perisai langit bukanlah produk yang dibuat oleh satu syarikat sahaja. Ia adalah hasil kerjasama 3 syarikat. Devtech Dynamics di Shah Alam membina badan utama peluru berpandu dan pusat kawalan. Sapura Integrated Systems di Cyberjaya menghasilkan radar yang mengesan peluru berpandu musuh. Manakala SME Aerospace di Rawang membina pelancar dan enjin pendorong yang menembakkan peluru berpandu ke udara. Hanya apabila ketiga-tiga komponen ini digabungkan, barulah sebiji peluru berpandu lengkap terhasil. Tetapi pada hujung minggu itu, ketiga-tiga kilang ini serentak menyalakan lampu. Panggilan mula dibuat kepada kaki tangan sejak malam Jumaat. Sebelum matahari terbit pada pagi Sabtu, tempat letak kereta di kilang-kilang tersebut sudah mula dipenuhi kenderaan. Barisan pengeluaran mula beroperasi. Untuk menunjukkan betapa hebatnya perkara ini, mari kita buat satu perbandingan. Ada sebuah syarikat bernama Lockheed Martin di Amerika. Ia adalah syarikat pertahanan terbesar di dunia. Mereka membuat jet pejuang, satelit,
dan juga peluru berpandu. Pengeluaran tahunan peluru berpandu Patriot oleh syarikat ini pada tahun lalu adalah 600 butir. Setahun 600 butir. Jika dibahagikan, ia bersamaan dengan 16 butir sehari. Mereka mengumumkan akan meningkatkan pengeluaran kepada 2.000 butir, tetapi sasaran itu hanya akan dicapai pada tahun 2030, 4 tahun dari sekarang. Tetapi Malaysia, dalam masa 2 hari di hujung minggu, telah menghasilkan puluhan butir dan memuatkannya ke dalam pesawat kargo pada minggu berikutnya. Ketika syarikat pertahanan terbesar dunia menghasilkan 16 butir sehari, Malaysia menghasilkan puluhan butir pada hujung minggu. Ia ibarat ketika seorang berjalan santai selangkah, seorang lagi yang memecut laju sudah pun melintasi garisan penamat. Bagaimana ini mungkin? Ia terletak pada keadaan unik negara yang bernama Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga di rantau yang kompleks. Doktrin pertahanannya sentiasa menekankan kesiapsiagaan tinggi. Oleh itu, kilang-kilang pertahanan di Malaysia direka bentuk untuk mengekalkan sistem pengeluaran masa perang walaupun pada waktu aman. Struktur yang membolehkan barisan pengeluaran diaktifkan serta-merta, sama ada pada hujung minggu atau waktu subuh, sudah sedia ada. Komponen sentiasa tersedia di gudang, rangkaian komunikasi kecemasan untuk tenaga kerja sentiasa aktif, dan sistem kerja shift sentiasa bersedia. Tidak banyak negara di dunia yang mengekalkan sistem seperti ini. Amerika Syarikat mempunyai struktur pengeluaran yang berfokuskan kecekapan masa aman. Eropah juga begitu. Mereka hanya akan meningkatkan pengeluaran apabila perang sudah meletus. Tetapi Malaysia selama berdekad-dekad telah mengendalikan kilangnya dengan andaian bahawa konflik boleh berlaku pada bila-bila masa. Geopolitik serantau yang mencabar pada saat ini telah menjadi kekuatan pengeluaran yang tidak dapat ditiru oleh mana-mana negara lain di dunia. Kita juga perlu bercakap tentang harga. Sebiji peluru berpandu Patriot berharga kira-kira RM20 jutari. Perisai langit pula, kira-kira RM5 jutari sebiji. Harganya 1/3. Tetapi kadar pintasan dalam pertempuran sebenar adalah 96%. Harga 1,3, prestasi 96%. Kelajuan pengeluaran pula tidak dapat dibandingkan sama sekali. Adakah wujud sistem pertahanan peluru berpandu lain di muka bumi ini yang dapat memenuhi ketiga-tiga kriteria ini serentak selain perisai langit? Malaysia telah menghantar peluru berpandu, tetapi UAE juga tidak berdiam diri. Anda mungkin pernah mendengar tentang Selat Hormuz. Ia adalah laluan laut sempit dari Teluk Parsi ke Lautan Hindi. Kira-kira 20% daripada jumlah pengangkutan minyak mentah dunia melalui laluan tunggal ini. Lebar bahagian paling sempit adalah 33 km. Nampak luas, bukan? Tetapi laluan yang selamat untuk kapal tangki minyak hanyalah 2 lorong selebar 3 km setiap satu. Satu lorong masuk, satu lorong keluar. Ia ibarat lebuh raya satu lorong di mana 1/5 minyak dunia melaluinya. Iran telah menyekat selat ini sejurus perang bermula. Kapal-kapal tangki minyak tidak dapat melaluinya. Apakah kesannya kepada Malaysia? Malaysia mengimport sebahagian besar keperluan minyak mentahnya dari Timur Tengah. Jika laluan ini ditutup, harga minyak di stesen-stesen minyak di seluruh negara akan mula melonjak. Memang benar, harga minyak mentah yang sebelum perang berada pada paras $80 setong telah melonjak melepasi $120. Kenaikan sebanyak 50%. Harga petrol di stesen minyak tempatan melonjak lebih 30 sen seliter. Tetapi bukan Malaysia sahaja yang terkesan. Jepun lebih parah. Kebergantungan Jepun kepada minyak mentah Timur Tengah melebihi 90%. Jika Selat Hormuz disekat, 90% bekalan minyak Jepun akan terputus. 3 syarikat perkapalan terbesar Jepun serentak menghentikan laluan melalui Selat Hormuz. Enjin kapal tangki dimatikan. Kerajaan Jepun mula mempertimbangkan untuk melepaskan rizab minyak strategik mereka. Penganalisis ekonomi memberi amaran tentang senario terburuk. Inflasi meningkat manakala ekonomi merosot. China juga menghadapi situasi yang sama. Menurut Bloomberg, kira-kira separuh daripada minyak mentah yang diimport oleh China melalui Selat Hormuz. Malaysia, Jepun dan China, ketiga-tiga negara ini, lehernya seolah-olah dijerut oleh sebatang laluan laut sempit bernama Hormuz. Tetapi di sinilah perbezaannya bermula. Pada 6 Mac, Ketua Setiausaha Negara, Datuk Halim Iskandar, mengadakan sidang media di Perdana Putra. Hasil perbincangan dengan pihak UAE, penerimaan segera lebih 6 juta tong minyak mentah telah disahkan. 6 juta tong. Berapa banyakkah jumlah itu?
Penggunaan minyak mentah harian Malaysia adalah sekitar 700,000 tong. 6 juta tong bermakna bekalan untuk lebih seminggu. Menurut laporan media antarabangsa, Malaysia sudah pun mempunyai rizab minyak untuk beberapa bulan dan kini 6 juta tong lagi akan ditambah. Tetapi, bagaimana minyak itu boleh sampai, sedangkan Selat Hormuz disekat? Di sinilah rahasianya. Minyak mentah, UAE mempunyai satu laluan ekspor yang tidak melalui Selat Hormuz. Terdapat paip saluran minyak bawah tanah yang menghubungkan Abu Dhabi ke pelabuhan di sebelah Oman. Minyak dihantar melalui paip ini. Walau sekuat manapun Iran menyekat laut, mereka tidak boleh menyekat paip di bawah tanah. Jepun terhenti kapalnya kerana selat disekat. China berisiko kehilangan separuh bekalan minyaknya. Tetapi Malaysia sedang menerima minyak dari UAE melalui laluan yang memintas selat itu. Dalam krisis yang sama, satu pihak terputus bekalan minyak, manakala satu pihak lagi terus menerima minyak. Apakah yang membezakan nasib mereka? Ia adalah peluru berpandu perisai langit yang dihantar oleh Malaysia 2 minggu sebelumnya. Malaysia melindungi langit UAE dan UAE melindungi bekalan tenaga Malaysia. Datuk Halim Iskandar menambah satu lagi kenyataan dalam sidang medianya. Perisai langit melindungi keselamatan UAE dan minyak mentah UAE melindungi keselamatan tenaga kita. Peluru berpandu telah bertukar menjadi minyak. Namun, di sebalik kisah yang mengharukan ini, terdapat satu lagi plot twist yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Kita perlu bercakap tentang Amerika Syarikat. Kerana dalam perang ini, negara yang paling banyak menggunakan peluru berpandu pemintas ialah Amerika. Terdapat sebuah badan pemikir bernama CSIS di Amerika. Ia adalah institut penyelidikan pertahanan paling berprestij di sana. Pada 5 Mac, institut ini mengeluarkan satu laporan. Dalam masa 100 jam pertama perang, tentera AS telah menggunakan lebih 200 butir peluru berpandu pemintas. Tetapi Presiden Trump berkata perang ini mungkin berlanjutan selama 4 hingga 6 minggu. Jika 200 butir digunakan dalam 100 jam, berapa ribu butir yang diperlukan untuk 6 minggu? Namun, pengeluaran tahunan peluru berpandu Patriot oleh Lockheed Martin hanyalah 600 butir. Mereka menggunakan stok pengeluaran setahun dalam masa beberapa hari sahaja. Keadaan sistem THAAD lebih teruk. THAAD adalah sistem yang memintas peluru berpandu yang datang dari altitud yang sangat tinggi, antara 40 hingga 150 km. CSIS menganggarkan jumlah keseluruhan stok peluru berpandu THAAD milik tentera AS adalah 534 butir. Tetapi analisis menunjukkan bahawa 20% hingga 50% daripada stok itu mungkin telah digunakan dalam operasi tahun sebelumnya. Jika separuh telah digunakan, bakinya tinggal 267 butir. Dan dalam perang kali ini, puluhan butir lagi sedang digunakan. Harga sebiji THAAD melebihi 70 juta ring. Baki 267 butir itu bernilai hampir RM19 bilion dan ia semakin susut dengan pantas. Apabila peluru berpandu tidak mencukupi, apa yang perlu dilakukan? Tingkatkan pengeluaran. Tetapi sasaran pengeluaran 2.000 butir setahun oleh Lockheed Martin hanya akan dicapai pada tahun 2030. 4 tahun dari sekarang. Sedangkan perang sedang berlaku sekarang. Jadi, apa penyelesaian segera? Ambil peluru berpandu yang ditempatkan di tempat lain. Pada 5 Mac, berita tersebar bahawa kerajaan AS sedang mempertimbangkan untuk memindahkan sebahagian senjata dari pangkalan-pangkalan hadapannya di Asia Pasifik ke Timur Tengah. Pada 6 Mac, Menteri Luar Negeri mengesahkan dalam satu pendengaran parlimen, rundingan sedang berjalan antara Malaysia dan AS mengenai penempatan semula aset Patriot. Pada 8 Mac, pelbagai sumber melaporkan bahawa pelancar Patriot dan peluru berpandu pemintas milik AS yang ditempatkan di rantau ini benar-benar mula dipindahkan. Di sinilah satu babak yang aneh berlaku. Amerika Syarikat sedang mengambil peluru berpandu dari negara sekutunya untuk dihantar ke Timur Tengah. Amerika sendiri kekurangan peluru berpandu sehingga terpaksa menarik aset yang ditempatkan di negara sekutu. Tetapi pada masa yang sama, Malaysia sedang menghasilkan puluhan butir peluru berpandu buatannya sendiri pada hujung minggu dan menghantarnya dengan pesawat kargo. Ada negara yang mengambil dan ada negara yang menghantar. Jangan salah faham. Ini bukan bermakna Amerika tidak mampu. Senjata Amerika adalah yang terbaik di dunia, terutamanya THAAD. Ia adalah sistem pertahanan altitud tinggi yang belum dapat ditandingi oleh Malaysia. Hanya THAAD yang mampu memintas peluru berpandu di atas 40 km buat masa ini. Tetapi perang ini telah mendedahkan satu perkara.
Senjata terbaik pun tidak berguna jika tidak ada dalam kuantiti yang mencukupi. Senjata yang murah untuk dihasilkan secara besar-besaran, cepat untuk dikeluarkan bagi mengisi semula stok, dan telah terbukti di medan perang dengan kadar kejayaan 96%. Negara yang memiliki senjata seperti ini tiba-tiba menjadi rakan kerjasama pertahanan yang paling dicari di dunia. Dan jawapannya sebenarnya sudah ada 2 minggu sebelumnya. Pada 26 Februari 2026, Datuk Halim Iskandar kembali dari UAE. Beliau baru sahaja menyampaikan surat peribadi daripada Perdana Menteri kepada Presiden UAE. Sejurus turun dari pesawat, beliau berucap di hadapan wartawan, Malaysia dan UAE telah bersetuju untuk bersama-sama melaksanakan projek kerjasama bernilai lebih AS$35 bilion dalam sektor pertahanan dan lebih AS$30 bilion dalam sektor pelaburan dengan jumlah keseluruhan melebihi AS$65 bilion. Dalam ringgit Malaysia, jumlah ini mencecah lebih 300 bilion. Anda mungkin sukar membayangkan skala 300 bilion ini. Sebagai perbandingan, jumlah keseluruhan ekspor pertahanan Malaysia pada tahun 2025 adalah AS$15.2 bilion atau kira-kira 70 bilion. Itu merupakan rekod tertinggi dalam sejarah. Namun, perjanjian tunggal ini bernilai lebih 4 kali ganda daripada rekod tersebut. Kita berbangga mencapai 70 bilion. Tetapi satu perjanjian dengan sebuah negara sahaja sudah mencecah 300 bilion. Ini jelas menunjukkan bahawa nilai kerjasama ini berada pada skala yang jauh berbeza. Apa yang terkandung dalam RM300 bilion ini? Pertama, sektor pertahanan bernilai AS$35 bilion, kira-kira RM165 bilion. Penghantaran baki 8 bateri perisai langit yang telah dikontrakkan adalah perkara asas. Turut termasuk adalah barisan senjata baharu. Peluru berpandu jarak jauh generasi akan datang perisai agung. Ini adalah sistem pertahanan altitud tinggi yang dibangunkan oleh Malaysia dengan teknologi sendiri, mengurangkan kebergantungan kepada THAAD Amerika. Jet pejuang buatan tempatan KF-21 Helang Emas juga termasuk, howitzer gerak sendiri Gempita, sistem roket berbilang laras rimba sehingga ke kapal pendarat laju. Tetapi ada yang lebih penting. Ini bukan sekadar kontrak penjualan barangan. Ia adalah satu rangka kerja-kerjasama yang merangkumi reka bentuk, pengeluaran, pendidikan, latihan, dan penyelenggaraan senjata bersama-sama. Secara mudahnya, ia seperti membina kilang-kilang pertahanan ala Malaysia di bumi UAE. Jurutera Malaysia akan pergi untuk melatih, bersama-sama membina senjata, dan kemudiannya mengekspornya bersama-sama ke negara lain. Ia bukan hubungan yang berakhir selepas barangan dijual. Ia adalah hubungan di mana kita membina bersama, menjual bersama, dan mengurus bersama. Ia telah beralih dari penjualan senjata kepada pembinaan sebuah perikatan. Baki AS$30 bilion, kira-kira 140 bilion pula untuk apa? Loji tenaga nuklear, kecerdasan buatan, teknologi canggih, budaya, pendidikan, perubatan, dan keselamatan makanan. Hampir semua bidang kerjasama yang boleh dilakukan dengan sebuah negara terkandung di dalamnya. Kerjasama dalam loji jana kuasa akan diperluaskan lagi, di mana Malaysia dan UAE akan bersama-sama menembusi pasaran loji jana kuasa di negara lain. Dengan teknologi Malaysia, elektrik dijana di UAE, dan kisah kejayaan itu akan dibawa bersama untuk menembusi pasaran negara ketiga. Kerjasama bernilai 300 bilion. Pertahanan, tenaga nuklear, kecerdasan buatan, hinggalah kebudaya. Pernahkah dalam sejarah Malaysia wujud kerjasama komprehensif pada skala sebegini dengan sebuah negara? Dan apakah titik permulaan semua ini? 60 butir peluru berpandu perisai langit. Peluru berpandu yang mencatatkan kadar pintasan 96% di langit gurun itulah yang telah membuka pintu kepada perikatan bernilai 300 bilion. 60 butir peluru berpandu kembali sebagai 300 bilion girong. Tetapi, tahukah anda dari mana bermulanya angka RM300 bilion ini? Kita perlu kembali ke lebih 50 tahun yang lalu, ke zaman di mana kita tidak mampu membuat walau sepucuk rifle dengan sempurna, apatah lagi peluru berpandu. Pada era 1980-an, di bawah kepimpinan yang visioner, satu arahan rahasia dikeluarkan, bina peluru berpandu dengan tangan kita sendiri. Arahan ini diberikan kepada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, atau STRIDE. Apakah keadaan Malaysia pada masa itu? Sebuah negara yang tidak mampu menghasilkan rifle sendiri. Angkatan tenteranya bergantung pada rifle M16 yang dibeli dari Amerika. Dalam keadaan begitu, kita berhasrat untuk membina peluru berpandu.
Misi yang diberikan kepada para penyelidik itu mudah. Bina peluru berpandu dengan jarak sasaran 200 km. Tetapi hanya misinya yang mudah. Untuk tujuan keselamatan, proyek itu diberi nama samaran. Rancangan Pembangunan Aeroangkasa Strategik. Tiada sebarang perkataan peluru berpandu disebut. Para penyelidik tidak boleh memberitahu keluarga mereka apa yang sedang mereka lakukan. Pergerakan mereka terhad kepada laluan yang ditetapkan. Komunikasi dengan dunia luar juga dihadkan. Peluru berpandu itu perlu dibina secara senyap-senyap. Amerika Syarikat menentang pembangunan peluru berpandu oleh Malaysia dengan alasan ia boleh membawa kepada pembangunan senjata nuklear. Teknologi yang cuba dibawa masuk dari Perancis juga terhenti apabila Perancis menghentikan pemindahan teknologi di bawah tekanan AS. Bantuan dari luar terputus. Namun, mereka tidak berhenti. Di sebuah tapak ujian di pesisir pantai timur, di tengah padang lapang yang ditiup angin laut kencang, para penyelidik berkumpul. Mereka membentuk bahan api pepejal dengan tangan di sebelah peluru berpandu. Terdapat catatan yang menyebut mereka mengikis bahan api itu dengan kertas pasir untuk mendapatkan berat yang tepat. Ralat sekecil milimeter diperbetulkan dengan mata dan tangan. Satu kesilapan kecil boleh menyebabkan letupan di tempat kejadian. Pada akhir tahun 1980-an, di tapak ujian itu, peluru berpandu itu meluncur ke angkasa. Namanya Harimau Bintang, dengan jarak sasaran 180 km. Satu kejayaan. Malaysia menjadi salah sebuah dari segelintir negara di dunia yang memiliki peluru berpandu balistiknya sendiri. Para penyelidik yang mendongak ke langit di tapak ujian pada hari itu, mereka menyaksikan peluru berpandu yang mereka bina sambil menahan tekanan kuasa besar, sambil berahsia daripada keluarga, sambil mengikis bahan api dengan kertas pasir terbang ke angkasa. Saya tidak dapat membayangkan apa yang terbayang di mata mereka pada saat itu. Kini, hampir 40 tahun telah berlalu. Dahulu, ada sebuah negara yang terpaksa meminjam rifle dari Amerika. Kini, negara itu telah menjadi negara yang membekalkan peluru berpandu buatannya sendiri ketika Amerika sendiri kekurangan. Dahulu, ada negara di mana para penyelidiknya mengikis bahan api dengan kertas pasir. Kini, negara itu menghasilkan peluru berpandu yang melindungi langit Timur Tengah dengan kadar kejayaan 96%. Dahulu, ada sebuah negara yang membangunkan peluru berpandu secara rahasia tanpa boleh memberitahu keluarganya. Kini, negara itu menjadi tumpuan dunia yang beratur untuk membelinya. Pada tahun 2025, ekspor pertahanan Malaysia melepasi 70 bilion ringgit. Majalah ekonomi terkemuka The Economist meletakkan Malaysia dalam senarai 4 negara pengekspor pertahanan terbesar dunia: Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, dan Malaysia. Pesawat kargo UAE yang mendarat di Pangkalan Udara TUDM Subang pada malam Sabtu, 8 Mac itu. Pesawat yang kembali dengan kargo yang penuh itu membuktikan satu perkara, bahawa negara yang bernama Malaysia ini telah menjadi sebuah negara yang mampu melindungi langit negara lain. Dan sebagai balasan kerana melindungi langit itu, sebuah perikatan bernilai 300 bilion telah bermula. Para penyelidik yang menuju ke tapak ujian selepas menerima arahan rahsia pada tahun 1980-an itu pasti tidak pernah terbayang bahawa peluru berpandu yang mereka kikis dengan kertas pasir itu, setengah abad kemudian, akan membelah langit malam di semenanjung Arab. Jika kita melihat kembali dari permulaan cerita ini, ia bermula dengan sebuah pesawat kargo yang mendarat di Pangkalan Udara TUDM Subang pada malam Sabtu. Pesawat yang terbang sejauh 7,000 km untuk mengisi kargonya yang kosong itu sebenarnya membawa satu soalan. Negara apakah sebenarnya Malaysia ini? Jawapan kepada soalan itu terkandung sepenuhnya dalam cerita hari ini. Sebuah negara yang menyalakan lampu kilangnya pada hujung minggu apabila peluru berpandu sekutunya habis. Sebuah negara yang menghasilkan puluhan butir dalam 2 hari ketika syarikat pertahanan terbesar dunia hanya mampu menghasilkan 1 atau 2 butir sehari. Sebuah negara yang melindungi langit gurun dengan angka 96% dan menerima minyak sebagai balasannya. Dan permulaan semua ini adalah dari hujung jari para penyelidik yang mengikis bahan api dengan kertas pasir 40 tahun yang lalu. Semasa saya menyediakan cerita ini, satu babak terus bermain di fikiran saya. Detik ketika peluru berpandu Harimau Bintang meluncur ke angkasa dari tapak ujian pada akhir 1980-an. Jika para penyelidik yang berada di sana pada waktu itu dapat melihat Pangkalan Udara TUDM Subang 40 tahun kemudian, bagaimana agaknya perasaan mereka?
Jika mereka mengetahui bahawa warisan teknologi yang mereka ciptakan telah menjadi senjata yang begitu hebat sehingga sebuah negara kaya di Timur Tengah menghantar pesawat kargo sendiri untuk mengambilnya, mereka mungkin tidak akan percaya. Tetapi itu telah menjadi kenyataan sekarang. Kita hidup di sebuah negara seperti itu. Dari sebuah negara yang tidak mempunyai rival sendiri kepada sebuah negara yang melindungi langit orang lain. Di sepanjang jalan itu, ada malam-malam tanpa tidur insan-insan yang tidak bernama, dan ada tangan-tangan yang tidak berhenti bekerja walaupun pada hujung minggu. Kerana merekalah, perikatan bernilai 300 bilion ini bermula hari ini. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.